Seorang sekali lagi masa zaman Tok Guni Aziz menjadi Menteri Besar Kelantan, mana-mana event kerajaan negeri yang dibuat di masjid, wajib ada non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kerana di zaman sekarang ini, masih ada mereka yang percaya kepada dakwah berasaskan prinsip rahmah. Kerana bukan apa, saya kadang-kadang rasa risau disebabkan dunia tanpa sempadan sekarang, dakwah mula disampai dalam pelbagai cara, sesuka hati. Wujudnya tarbiyah yang kadang-kadang, dakwah yang kadang-kadang keras, dakwah yang kadang-kadang berprinsipkan kepada ketaksuban, dakwah yang kadang-kadang bersifat syok sendiri, yang akhirnya bukannya menatijahkan mad'u mendekati kita, tapi mad'u semakin jauh daripada kita. Jadi saya bersyukur alhamdulillah kerana ada rahmah, kerana masih ada yang berpegang pada prinsip rahmah di dalam dakwah. Sebab benda ni mengingatkan saya pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam mereka berjalan tu berselisih dengan seorang lelaki Yahudi, lantas lelaki Yahudi itu menyapa dengan menyebut Assalamualaikum. Celaka ke atas kamu, hai Muhammad. Aisyah, Nabi bila dengar dalam hadis Muslim, Nabi bila dengar kata Yahudi, Nabi tak kata waalaikumsalam. Nabi jawab waalaikum. Kemudian Aisyah, dia dengar apa yang Yahudi itu kata. Biasalah isteri wanita bila dia dengar suami kena maki. Apa kata Aisyah? Aisyah jawab waalaikumsalam wala'nah. Dia top up sebiji lagi. Dia kata engkau celaka dan kau laknat. Nabi tarik tangan Aisyah. Kenapa? Nabi tanya Aisyah, kenapa jawab begitu? Aisyah kata, tak dengar ke dia maki tadi? Dia kata tadi. Nabi jawab, sami'tu fa'ajabta. Aku dah dengar dan aku dah jawab. Dan Nabi pesan pada Aisyah, innallaha yuhibbur rifq fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara. Hadis ini adalah saya kira the core of the meaning when we talk about rahmah. Right? Innallaha yuhibbur rifq fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara. Dan saya teringat Allahyarham Tok Guni Aziz sewaktu dia Menteri Besar Kelantan. Antara perkara yang saya tak akan lupa dan sering diulangi oleh Allahyarham Tok Guni Aziz, dia kata dalam dakwah ni kita kena banyak menerang dari menyerang. Kena banyak menerang dari menyerang. Bila kita terlalu banyak menyerang, dibimbangi mad'u akan jauh daripada kita, akhirnya matlamat dakwah kita tak tercapai. Begitu juga menjawab soalan Ain tadi. Apa kaitan di antara imej dan dakwah? Saya selalu sebut dakwah ni, don't take it serious, saya just umpamakan, dakwah ni ibarat marketing. Kita marketing untuk menjual produk supaya kemuncaknya orang beli produk tersebut. Untuk orang beli, dia tak boleh saja-saja beli, dia mesti pertama sekali dia mesti tahu produk tu. Kan? Pertama dia kena kenal produk tu, dia tahu produk tu. Kedua dia kenal produk tu. Ketiga dia kena suka produk tersebut. Tapi kalau setakat tahu, kenal dan suka tak cukup, dia kena sampai tahap percaya ataupun trust of that product. Barulah dia akan sanggup keluar duit, bayar dan dapatkan produk tersebut. In order to gain trust, kita kena buat marketing. So, untuk buat marketing, kita kena menyampaikan message yang membolehkan pelanggan-pelanggan kita tahu tentang kita, suka tentang kita, kenal kita, akhirnya percayakan kita. Apa kaitan imej dengan dakwah? Imej adalah proses membuatkan orang tahu, kenal dan suka kita dan kemuncaknya orang percayakan kita. Itu pentingnya imej. Dan saya sebagai as a trainer dalam professional image consultant, saya juga selalu sebut kepada peserta-peserta saya, bila kita menjaga imej, sebab apa? Sebab first impression do count. Dalam dakwah juga, kita mesti make sure kita ada first impression supaya mad'u rasa selesa dengan kita. Itu namanya repo. Kalaulah awal-awal lagi, mad'u dah rasa menyampah kat kita, mad'u dah rasa, Allah, serabutlah dia ni. Orang Kelantan kata serabut butir mata. Bagaimana kita nak sampaikan dakwah kita kepada orang? Sebab awal-awal lagi, kita dah gagal mencipta repo dengan mad'u kita. Jadi salah satu taktik dan teknik untuk kita wujudkan repo yang positif kepada mad'u kita ialah image. Why? First impression do count. Dan the good news is, the bad news is that first impression doesn't come twice. The moment kita kantoi first impression, kita gagal mencipta impresi yang pertama yang bagus, yang baik, yang positif, untuk kita cover balik agak sukar dan susah. That's why kita kena jaga betul-betul first impression, bermula dengan image. Dan kajian yang pernah dibuat oleh Mehrabian, dia kata dalam komunikasi ni, saya relate dengan komunikasi dakwah, dia ada 3 jenis komunikasi yang mempunyai pengaruh yang berbeza. Pertama ialah the words, right? Perkataan semata-mata. Perkataan semata-mata, kita boleh mempengaruhi orang dalam sekitar 7 ke 8% sahaja. Contoh, tuan-tuan pernah nampak tak
signboard dilarang U-turn. Ataupun signboard dilarang parking. Ataupun signboard dilarang merokok. Kat mana orang U-turn? Situ. Kat mana orang buang sampah? Kat situ. Sebab words ni orang dia tengok tapi kadang-kadang dia buat dek. Ada yang ikut dalam 7 hingga 8% saja. Tetapi bila kita nak U-turn, tiba-tiba kita terdengar suara, "Woi, siapa suruh U-turn?" Kita pun, sudah, apa dia kan? Biasanya ada orang bila dia dengar suara yang melarang untuk U-turn ataupun melarang kita untuk buang sampah, dia sound kita sebab kita merokok, masa tu lagi ramai daripada sekadar tengok perkataan. Apa dia? Bukan setakat words tapi vocal. Vocal, maknanya perkataan itu disampaikan. Biasanya ikut kajian yang saya sebut Meridian tadi, berapa peratus kadar pengaruh kepada orang? Dalam sekitar 38%. 38%. Tetapi yang paling powerful sebenarnya, instead of words ataupun vocal, yang paling powerful ialah visual. Visual, bagaimana orang melihat kita. Sebab tu daripada dakwah bil lisan, dakwah dengan perkataan, dengan berbanding dengan dakwah bil hal, iaitu dakwah dengan memberi contoh. Dia lebih powerful bila ada dakwah bil hal. Sebab orang melihat kita sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Bila sebut contoh, maknanya kita melihat Rasulullah SAW sebagai contoh. Itu namanya visual. So daripada berbanding words dan vocal, yang paling besar pengaruh dalam menyampaikan sesuatu message dalam komunikasi dakwah adalah visual, iaitu sebanyak 55%. Tuan-tuan, daripada sinilah, bila saya kata visual mainkan peranan, di sinilah image masuk untuk membantu kita menyampaikan message. Kerana apa? At least 2 sebab. Pertama, kerana first impression do count. Kedua, image adalah visual. Visual mempunyai pengaruh yang besar dalam kita menyampaikan message kepada mad'u kita. Itu untuk menjawab soalan pertama. Rasulullah SAW di dalam banyak hadis menggambarkan baginda yang adalah seorang yang kemas. Baginda adalah seorang yang menjaga imej dan penampilan baginda SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, menyatakan bahawa Nabi ni ada 2 jubah khas untuk Aidil Fitri, untuk Aidil Adha. Maksudnya, Nabi menjaga penampilan baginda tatkala tiba hari kebesaran, iaitu Hari Raya Aidil Fitri dan juga Hari Raya Aidil Adha. Dan ada lagi satu hadis, pernah satu ketika seorang sahabat, dia lalu depan Nabi dalam keadaan selekeh. Nabi halau dia balik. Nabi kata, tunjukkan nikmat Tuhanmu, tunjukkan nikmat Tuhan kepadamu, kepada orang lain. Maksudnya, apa maksud huraian hadis ni? Punyalah banyak Allah Ta'ala bagi nikmat pada engkau, tapi kau pakai selekeh seolah-olah Tuhan tak bagi nikmat kepada kamu. Maksudnya, orang yang selekeh, Nabi umpamakan orang yang tak bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita pula kadang-kadang, kita salah faham dan malah sampai tak salah guna maksud zuhud. Bila kopiah orang Kelantan kata petik sawah, dah keluar biji-biji hitam dah, kan? Jubah kita pula dah berminggu-minggu tak basuh, berkedut 1000. Orang confused, ni jubah ke baju ni? Ini kedut ke corak batik? Betapa teruknya baju kita tak terurus. Kita salah faham di antara zuhud dengan selekeh. Dan ada yang menjustifikasikan keselekehan dengan zuhud. Zuhud ni maksudnya kita tidak cintakan dunia dan kita bersedia untuk mati. Sebab lawan kepada zuhud ialah kita cintakan dunia dan kita takut mati. Dan adakah bila kita berpakaian kemas bermaksud kita sudah hanyut dengan cinta dunia dan kita takut mati? Tidak. Saya sebut Allahyarham Tok Guni Aziz tadi. Saya pernah bersembang dengan Datin Sabaria. Tok Guni Aziz ni, dia akan sentiasa pastikan jubah putih yang dia pakai tak pernah kotor dan sentiasa digosok rapi. Dan kita tahu Allahyarham Tok Guni Aziz sangat zuhud orangnya. Saya sebut contoh Tok Guni Aziz sebab dia di zaman kita. Kan? Belum lagi saya cerita tentang zuhudnya Omar Abdul Aziz. Belum lagi saya sebut tentang zuhudnya Sayyidina Omar Al-Khattab. So, pertama sekali, agama mengajar kita untuk menjaga penampilan kita. Tapi ada pula orang kata, bila kita jaga penampilan ni, nanti pula riak dan takabur. Yang tu saya akan hurai sekejap lagi. Tapi cukup untuk permulaan dulu. Pernah Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqhul Awlawiyat, dia menegur kita, kadang-kadang kita gagal memahami keutamaan. Antaranya, Qaradawi kata, kita terlalu mementingkan sunnah jibiliyah berbanding sunnah tashri'iyah. Apa itu sunnah jibiliyah? Sunnah jibiliyah adalah sunnah yang Nabi buat kerana sifat Nabi sebagai orang Arab. Nabi pakai jubah kerana Nabi orang Arab. Nabi pakai serban kerana Nabi orang Arab.
Nabi makan nasi Arab kerana Nabi orang Arab. Kalaulah Nabi dilahirkan di Kelantan, maka makan air wudu tu adalah sunnah jibiliah. Nampak tak? Kerana sifat Nabi datang dari Kelantan. Tetapi kenapa jubah menjadi sunnah jibiliah? Kenapa Nabi pakai serban? Sebab Nabi datang daripada masyarakat Arab. Adakah sunnah jibiliah ni salah? Tak salah. Bila kita pakai jubah, kita niat sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kena ingat, Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pun pakai serban. Nampak tak? Habis tu, apakah sunnah yang lagi besar? Sunnah lagi besar adalah sunnah tasyri'iyah. Benda yang Nabi buat. Contohnya, Nabi bercakap benar. Contohnya, kalau dalam konteks image, Nabi bersih. Kalau dalam konteks image, Nabi kemas. Dalam konteks image, Nabi menjaga kesucian. Itu lagi penting. Apa guna kita pakai jubah serban, tapi kita tak jaga kebersihan? Apa guna kita pakai jubah dan serban, tetapi kita tidak menjaga disiplin hidup kita? Apa guna kita pakai jubah serban, tetapi bila orang duduk sebelah kita, orang rasa tak selesa sebab bau busuk, bau apa dan sebagainya. So, sunnah tasyri'iyah adalah lebih utama untuk kita jaga berbanding sunnah jibiliah. Sunnah jibiliah tak salah. Sunnah tasyri'iyah juga. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila baginda bercakap, ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi ketika bercakap matanya merah, intonasinya tinggi, semangatnya luar biasa. Ini sunnah. Sunnah apa dia? Bila Nabi berkhutbah dengan penuh semangat. Ini sunnah tasyri'iyah. Apa lagi sunnah? Nabi Muhammad SAW, bila solat baginda, kita solat sebagaimana solat Nabi. Itu sunnah tasyri'iyah. Yang lebih utama untuk kita letak priority. Jadi, sebab saya sebut gini kenapa? Kadang-kadang orang kita gaduh. Oh, kau ni tak cukup ciri-ciri pendakwah lah sebab kau tak pakai tudung labuh. Contoh. Kan akhir sekali kita melabel mereka yang pakai tudung 3 segi, walaupun tutup dada elok, tapi kita anggap iman dia tak cukup banyak. Sebab apa? Tak pakai tudung labuh. Tak kurang juga yang melabel mereka yang tak pakai niqab sebagai kurang imannya. Walhal ada perbahasan di kalangan para fuqaha, niqab itu sendiri bukan datang daripada sunnah. Walaupun ada juga yang berpendapat itu sunnah, maknanya ada di sana perbahasan. Kita bergaduh dalam soal jenis pakaian. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW tidak meletakkan ketetapan dalam pemakaian. Selagi mana tutup aurat, itu sunnah tasyri'iyah. Macam mana tutup aurat? Malaysia pakai baju kurung. Mereka yang duduk di kutub utara pakai baju Eskimo. Adalah dengan izinnya, cukup bodoh lah kita kalau tengah panas KL, tengah panas Kuala Lumpur, pakai baju Eskimo. Tak kenalah. Nampak tak? Ataupun di tengah kutub utara pakai baju kurung. Tak ke mati beku kita. Tuan-tuan. Jadi, pentingnya kita menjaga imej kerana ia juga adalah sunnah Nabi SAW. Kita ni kadang-kadang ada di kalangan pendakwah yang suka menggunakan, ada di kalangan pendakwah yang mungkin penampilan dia kalau jubah dia hitam, kelabu, coklat. Adakah dia salah? Tak. Boleh je. Kalau dia selesa dengan begitu, silakan. Tetapi adakah mereka yang memakai jubah yang, contohnya wanita yang pakai jubah warna pink, pelik juga kan, lelaki pakai, saya sengaja pakai baju warna pink ni sebab saya nak cerita sekejap lagi lah. Tunggu soalan ni je. Sebab kena kan. Sebab anda kata bila lelaki pakai pink, kurang kelakiannya. itu bid'ah. Okey. Now, saya nak menjawab soalan tadi. Ada hadis di mana Aisyah pernah pakai jubah yang berwarna emas. Ada hadis yang menceritakan Aisyah memakai jubah yang berwarna merah lembut. Ada ustaz-ustaz kata warna pink. Tak apalah, tapi dalam hadis sebut bahawa Aisyah memakai jubah berwarna merah lembut. Nak sebut bahawa, dan Nabi tak menegah. Nabi tak suruh balik tukar baju. Maknanya Nabi membenarkan pakaian tersebut. Cuma timbul persoalan, apakah erti tabarruj? Saya suka mengambil pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tabarruj ni maksudnya selagi mana tak melampau. Melampau maksudnya nampak pelik, tak ada masalah. Tiba-tiba Ain pakai helmet Iron Man, kan, nak pergi dakwah, takkan pelik. Itu Ain lah. Saya okey lah. Kan? Jangan pelik. Itu je. Okey. Yang kedua, sekali lagi saya nak sebut, ada hadis rupa-rupanya di mana Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang takabur. Hadis ni daripada Abdullah ibn Mas'ud di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga kata Nabi siapa yang ada di dalam hatinya perasaan takabur walaupun sebesar biji sawi. Dan para sahabat tanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Maksudnya, ya Rasulullah, adakah maksud takabur tu ada apabila dia pakai elok, kasutnya cantik, kasutnya bagus, adakah itu termasuk dalam takabur? Maknanya bila kita pakai cantik, kita pakai smart, sahabat tanya, adakah itu termasuk dalam takabur?
Jawapan Nabi, tidak sama sekali. Malah Nabi Muhammad SAW sebut apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Allah suka yang indah. Dan Nabi Muhammad SAW menghuraikan apa maksud takabur? Batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan, takabur yang dirujuk dalam hadis ini adalah bermaksud menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Maksudnya, takabur bukan kerana kita berpakaian cantik ataupun kemas ataupun smart. Maksud takabur dalam hadis ini adalah pertama bila kita menolak kebenaran, yang kedua bila kita memandang rendah pada orang lain. Walaupun kita pakai zuhud, tapi kita pandang orang yang tak zuhud, dia ni mesti jahil ni, ahli neraka. Ini takabur kata Nabi. Kan? Bila kita ada di kalangan kita. Sebelum tu ahlan wa sahlan kepada Tuan Nordin. Separuh jalan masuk, saya tak tahu tajuk yang sekarang dibincang. Oh, Tuan Nordin Ramu, kita berbincang tentang imej dan dakwah. Okey. Mana saya tadi? Cuma di kalangan kita ni, bila kita berdakwah, kita tidak kita macam mana saya nak sebut kadang-kadang kita nak berdakwah, kita baru belajar hadis 2-3 lekok, bila nampak orang tu tak reti sikit, kita terus bid'ahkan dia. Padahal baru belajar sekelas 2. Nampak tak? Itu takabur kata Nabi. Ataupun mungkin kita ada jawatan tinggi sikit. Bila orang yang mungkin tukang kebun ke driver tegur kita, kita rasa, ish, siapa dia ni nak tegur aku? Kan, tukang kebun je kot, belajar pun tak sampai universiti. Apa hal? Perasaan itu, kita merendahkan orang. Itu takabur. Dan bila Nabi kata menyembunyikan kebenaran, kita tahu benda itu betul, tapi kita tak menyatakan kebenaran dalam apa jua cara. Itu kata Nabi SAW sebagai takabur. Jadi menjawab soalan Ain, bila kita pakai kemas, selagi mana, bila kita pakai cantik, selagi mana kita mengikut panduan syarak, iaitu tutup aurat, tidak melampau-lampau, insya-Allah ia tak termasuk di dalam tegahan agama kita, khususnya daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Panduan dalam berdakwah ni saya nak ambil beberapa contoh sebagai asas dulu. Di mana banyak sahabat Nabi SAW, bila baginda ditanya soalan yang sama, tetapi Nabi menjawab jawapan yang berbeza mengikut orang yang bertanya. Contohnya dalam satu hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ajil a'malul afdal. Apakah amalan paling afdal? Nabi ditanya. Nabi dalam hadis tu Nabi jawab al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bila kita belik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan Sittah sebagai contoh, kita akan bertemu dengan hadis-hadis lain di mana Nabi ditanya dengan soalan yang sama, tetapi pelik, Nabi jawab dengan jawapan berbeza. Ada hadis lain, Nabi ditanya, ajil a'malul afdal, apakah amalan paling afdal? Nabi jawab, birrul walidain. Yang tadi Nabi jawab beriman pada Allah, jihad di jalan Allah. Yang ni pula Nabi jawab berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ada hadis lain Nabi kata, al-imanu billah, beriman pada Allah. Adakah Nabi tak konsisten dalam menjawab soalan, apatah lagi soalan tu soalan yang sama? Rupanya ahli hadis bila bincang tentang situasi ini, Nabi jawab soalan bergantung kepada orang yang bertanya. Ini kebijaksanaan Nabi SAW. Nabi, dia kalau dalam bisnes, kan, we fulfill the need of the prospect. Kan? Kita bukan main pukul rata, we give solution to the people. Kenapa Apple berjaya dalam dunia telekomunikasi, dalam dunia smartphone? Sebab mereka cari apa masalah orang, they come up with the product, that product solve the problem. Nabi Muhammad SAW, dia memberi jawapan kepada soalan para sahabat that solve the problem kepada orang yang bertanya. Rupa-rupanya, sahabat yang bila Nabi jawab berjihad di jalan Allah, Nabi tahu, dia ni bila turun jihad, dia berat sikit. Ada rasa penakut sikit. So Nabi kata, apa amalan paling baik untuk mengatasi rasa penakut dia? Nabi kata, berjihad di jalan Allah. Ada sahabat tanya, apa amalan paling baik? Nabi tahu, Nabi dapat selidik rupanya dia ni tak dengar cakap mak bapak. Nabi kata, birrul walidain. Maksudnya, apa jawapan Nabi? Nabi match dengan orang bertanya. Saya guna prinsip itu juga kepada imej. Di mana imej kita bila berhadapan dengan mad'u, sebolehnya kita match dengan mad'u kita. Contoh, bila saya buat program motivasi kepada pegawai-pegawai kerajaan di kementerian-kementerian, pakaian saya tak sama dengan bila saya memberi motivasi kepada remaja-remaja di universiti ataupun di sekolah. Pakaian saya bila saya bagi motivasi kepada remaja-remaja di sekolah, di universiti, di college, saya pakai hoodie kadang-kadang ataupun saya pakai coat tapi round neck t-shirt
T-shirt Iron Man contohnya, pakai seluar jeans, kasut sport. Tapi kalau saya ceramah, saya bagi training, saya buat program di Kementerian Keuangan, buang tabiat saya pakai macam tu, saya pakai suit. Itu pun saya pakai suit, saya akan make sure saya memilih suit yang base dia dark color. Kerana apa? Di hadapan saya adalah dewasa-dewasa level profesional. Tapi kalau saya bagi ceramah dekat dewan auditorium kepada pelajar-pelajar bijak pandai di universiti, mungkin saya tak pakai hoodie, saya tetap pakai suit, tapi suit saya lebih kepada soft color, soft grey, soft brown. Kenapa? Sebab dark color memberi makna power, authority, maturity. Saya nak match dengan madu'u saya. Soft color bermaksud easy going, mudah didekati, inklusif. Sebab tu saya guna soft color. Tapi kalau saya ceramah di hadapan remaja, mungkin saya go for bright color. Maksudnya image saya match dengan siapa audience saya. Of course, berprinsip. Kita tak langgar prinsip apa dia? Tetap jaga aurat, tetap jaga kekemasan dan kita jaga batas agama kita. Jangan kerana kita pergi, contohnya, bagi talk dekat di kalangan masyarakat satu bangsa ataupun satu kaum, kita memakai pakaian agama mereka. Sebab apa? Burami katakan kena match dengan mereka. Itu sudah melanggar prinsip agama. Saya ambil contoh, sekali lagi, Allahyarham Tok Guni Aziz pernah menghadiri satu acara besar di sebuah kuil Buddha di Pasir Mas dulu. Tok Guru dia pergi, dia pakai jubah, dia pakai serban. Dia kekal prinsip dia. Nampak tak? Sebagai dia tidak memakai pakaian agama. Dia kata berpakaian bersesuai dengan majlis dan menutup aurat. So daripada situlah saya buat satu formula. Bila kita nak menjaga pakaian kita, of course tutup aurat, kekemasan, no kompromi. Mesti jaga aurat, mesti kemas. Cuma jenis pakaian macam mana sesuai dengan madu'u kita. Right? Apa dia formula dia? Saya amalkan prinsip TOP. Top kan? Top. Pakaian kita mesti sesuai dengan T stands for time, O stand for occasion, and P stand for places. So tuan-tuan, benda ni mudah nak ingat. Whatever we wear, bila kita nak buat dakwah, kan? Tengok TOP, time, occasion, and places. Kita buat program Qiyamul Lail pukul 4 pagi. Tak ke buang tabiat, kan? Pakai singlet, pergi Qiyamul Lail ataupun pakai suit, pakai tie pukul 4 pagi, kan? Ataupun kita buat program hiking untuk mu'alaf-mu'alaf contohnya kan. Tak ke buang tabiat kalau pakai jubah, pakai serban, pergi jangka hiking. Kan? Pakailah sesuai dengan place tersebut. Bila nak naik bukit, pakai yang sukan lah. Kan? Acara rasmi, occasion yang dihadiri oleh barangkali Perdana Menteri Malaysia ataupun Menteri Besar Selangor. Takkanlah pakai baju Melayu kain pelikat. Kan? Hormatilah majlis. Time, occasion and places, right? So tuan-tuan kalau tak ingat yang lain, ingat yang ni pun tak apa dah. Time, occasion and places, apa dia? TOP. Okay? Bila sebut tentang image, the definition of image pun menarik juga sebab salah satu salah faham kita ingat image ni hanya merujuk pada pakaian. Sedangkan image is not only about your attire. Sebab image ni adalah gabungan A, B and C. Okay? Soalan sekali lagi ya. Image adalah gabungan di antara A, B dan C. A, B, C. Apa dia? A bermaksud appearance. Right? How do you appear? B, behavior. Ada orang pakai kemas. Kan? Tapi ya Allah, perangai setan pun takut. Right? So, behavior is another. And yang ketiga ialah communication. So, how do you appear? How do you behave? How do you communicate with others? Combine all of those, it will define your image. Ada orang pakai kemas, perangai okey lah, tapi mulut puaka. Tak boleh. Nampak tak? Kan? Bila ceramah atas nama dakwah, maki je kerja dia. Kan? Asalkan muka dia maki, asalkan muka dia maki, asalkan maki je muka dia. Dia fail about communication. That is not a good image. Jadi, image adalah gabungan di antara appearance, behavior and communication. Dan saya suka sebut, bagaimana perangai kita, bagaimana kita bercakap, itulah akhlak. Orang tu cakap huduh, kan? Apa bila kita masuk Ramadan? Ada hadis Nabi kata as-siyamu junnah, wala yarfuth wala yajhal. Wala yajhal. Nabi sebut puasa tu perisai. Orang yang berpuasa pada erti kata puasa yang sebenar, dia takkan mengata yang teruk, yang buruk-buruk dan dia takkan bercakap yang sia-sia. Dia takkan mencarut. Maksudnya indikator kepada puasa yang betul-betul berkualiti adalah dia jaga mulut. Dan itu adalah sebahagian dari akhlak. Bagaimana kita menghormati orang lain. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu juga adalah akhlak. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan.
Saya kadang-kadang sedih apabila saya pernah membaca satu quote, satu kata-kata yang pernah disebut oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia kata, aku pergi ke Perancis, aku melihat tiada Muslim tetapi ada Islam. Aku bertemu dengan Islam tapi tiada Muslim, kata Syekh Muhammad Abduh. Dan aku kembali ke Kahirah, aku bertemu dengan ramai Muslim tapi tiada Islam. Apa maksudnya? Kan? Saya ulang sekali lagi, Syekh Muhammad Abduh kata, aku pergi ke Perancis, aku pergi ke Eropah, aku bertemu dengan Islam tapi tiada Muslim. Aku kembali ke Kahirah, aku bertemu dengan ramai Muslim tapi tiada Islam. Maksudnya, di negara Eropah, yang majoriti adalah non-Muslim, tetapi mereka mengamalkan kualiti Muslim. Antaranya ialah kebersihan. Antaranya, integriti, disiplin. Dia balik ke Kairah, tuan-tuan, biasa pergi ke Mekah kan. Tengok macam mana beza airport di Mekah, airport di Saudi dengan airport di UK. Macam nampak tak? Situ pun kita boleh tengok bagaimana beza mindset orang bukan Islam dengan orang Islam. Padahal orang Islam, kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada sunnah. Dan Quran dan sunnah mengajar kita tentang kebersihan, kekemasan. Tapi di mana nilai kebersihan dan kekemasan? Maknanya orang Islam tidak ada, orang Muslim tidak ada kualiti Islam. Orang non-Muslim ada kualiti Islam. Sebab apa? Mereka jaga disiplin, mereka jaga integriti, termasuklah mereka jaga akhlak mereka. Sekarang, negara-negara majoriti Muslim, khususnya negara Arab, banyak terpalit dengan salah guna kuasa, banyak terpalit dengan tidak ada integriti dalam memerintah, banyak terpalit dengan rasuah. Tetapi negara-negara Skandinavia sebagai contoh adalah antara negara yang paling bersih di dunia dari masalah penyelewengan dalam pentadbiran. Mereka mengamalkan good governance. Padahal mereka bukan Islam. Tapi mereka ada kualiti sebagai, kualiti yang ada dalam Islam. Dalam arti kata lain, imej kita rosak kerana akhlak kita rosak. Tuan-tuan. Dan lagi sedih apabila pendakwah sendiri tidak menampilkan imej yang baik. Kadang-kadang pakaian dia elok, tapi posting dia di Facebook nampak lain macam. Asalkan dia post Facebook, dia kecam orang. Asalkan post Facebook, mendedahkan aib orang. Asalkan post Facebook, menyerang orang. Akhirnya non-Muslim tengok, ini ke perangai pendakwah asyik cari salah orang. Saya tak kata bila kita mendedahkan sesuatu penyelewengan tu salah. As a whole, ada masanya kita perlu. Tapi kalau itulah kerja kita setiap masa, so di manakah keindahan, kecantikan dan apa lagi, kemuliaan akhlak kita sebagai Muslim? Orang Islam buang sampah merata. Orang Islam tak menepati janji. Orang Islam bila mesyuarat lambat. Tak? Orang Islam bila buat kerja tak pernah siap. Orang Islam lah bila buat kerja tidur di pejabat. Sedangkan yang bukan Islam buat kerja dengan baik, sangat berkualiti. Kerana apa? Kita gagal menunjukkan akhlak. Dan Nabi Muhammad dan Aisyah bila ditanya tentang akhlak Nabi, jawab Aisyah, kana khulquhul Quran. Pada Nabi itu, akhlaknya adalah Quran. Jadi, selain pada pakaian kita, kan, appearance, kena jaga behavior, and kena jaga communication kita. Dan bila saya sebut communication sekarang, bukan sekadar kat mulut, tapi kat sini. Bila saya baca beberapa fatwa, antaranya dalam fatwa Mu'asarah yang dikarang oleh Dr. Yusof Qaradawi, dia kata generally bila kita memakai pakaian agama, kan, hukumnya haram. Namun demikian, Qaradawi ni saya suka dia selalu praktikal dalam pandangannya. Sekiranya kita duduk dalam kelompok yang kecil di dalam keluarga kita, kan, di kalangan keluarga kita, dan kita memakai pakaian agama, tapi kita tak laksanakan ritual agama, kata Qaradawi, dia boleh kan? Saya sebut begini kenapa? Sebab mungkin ada yang tak tahulah. Ayah saya berbangsa, saya pun lupa. Ayah saya berbangsa India campur Iban yang dulunya beragama Kristian. Mak saya berbangsa Siam campur Cina yang dulunya beragama Buddha. Dan kami, termasuk saya, masuk Islam ketika umur saya dalam 4 tahun setengah, nak masuk 5 tahun. Dan setiap tahun, Christmas, saya ada lagi uncle-uncle saya yang beragama Kristian. Which is, kalau dalam grup WhatsApp, saya sebut je, happy holiday. So, bila saya jumpa mereka apa dan sebagainya, dalam majlis tu, kasbek wajib ada. Saya tak tahulah Tuan Nordin macam mana kan. Tapi kasbek wajib ada. Adakah saya berdosa? Saya bertanya dengan ramai ilmuwan, dia kata dalam majlis tu, kalau bukan kita join sekali, tak ada hal. Sebab nak meraihkan. Kan? Sebab dalam majlis keluarga. Kan? Dan satu lagi pengalaman saya, bila mendiang atuk saya meninggal. Dia Kristian, sikit dia nak mayat dia dibakar di kuil Buddha, di kuil Hindu. So kuil Buddha. So bila upacara tersebut diadakan di Sarawak. Sebab ayah saya asal Sarawak, orang Iban kan. So dalam majlis tu dibuat mengikut agama Kristian. Cumanya masa tu saya tertarik sebab ketua Kristian tu dia macam uncle saya jugalah, ketua padri di Sarawak. Yang saya tertariknya,
Every minute dia mesti ada main lagu sambil main gitar. Dan bila bangun, semua bangun, saya pun bangun tapi saya tak nyanyi lah. Dan menariknya, yang kena bagi ucapan adalah anak sulung dengan cucu sulung. Siapa dia? Bapa saya dengan aku. Dan dua-dua Muslim. Dan kita bagi ucapan dan sebagainya, bla 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 bla. So saya tanyalah beberapa saya tanya beberapa agamawan termasuk Dr. Mazhar sebagai contoh. Dia kata tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita ahli keluarga. Kita meraihkan dalam majlis tersebut. Okey. So menjawab soalan Tuan Nordin, agama Islam dia mewajibkan kita menjaga agama. Pada masa yang sama, kita tidak memutuskan silaturahim kita di kalangan ahli keluarga. Walaupun ahli keluarga kita tidak agama Islam, selagi mana kita boleh jaga hubungan kita, jagalah insya-Allah. Thank you Tuan di atas soalan. Very good question. Basically agama kita sangat ada sangat menggalakkan kita meniru orang yang buat baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat Quran tu menyebut tentang pada Rasulullah itu adalah contoh terbaik. Sebab apa agar Allah Taala kata pada Nabi itu contoh terbaik? Untuk kita tiru Nabi SAW. Dan ada satu kata-kata takhallaqu bi akhlaqillah. Ini bukan hadis. Ada yang kata hadis, ini bukan hadis. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksud akhlak Allah ialah kita tengok dalam Asmaul Husna. Allah Taala adalah pemaaf, Allah Taala pengasih, Allah Taala penyayang, Allah Taala kuat. So kita berakhlak dengan apa yang ada kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita meniru, dan agama tak melarang kita meniru benda yang baik. Cuma cadangan saya, bila kita meniru, pada masa yang sama kita mendalami ilmu supaya kita tiru dengan ilmu. Sebab bila kita tiru tanpa ilmu, dia akan jadi taklid buta. Kita ikut dengan buta, kita ikut dengan tanpa memahami falsafah tujuan kenapa pakaian tersebut dipakai. Contoh, bila ada orang meminati Ustaz Don, dia nak pakai macam Ustaz Don, silakan. Pada masa yang sama, belajarlah tentang ayat-ayat Quran, especially hadis-hadis tentang jubah, tentang serban, kan. Dia nak pakai macam saya, pakailah, tak ada masalah, kan. Supaya pada masa yang sama, belajarlah. Kalau boleh, cari hadis-hadis tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga penampilan baginda. Bagaimana Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah menyebut, ada ketika Nabi rambut panjang, ada ketika Nabi rambut pendek. Dan bila Nabi menyikat rambut Nabi disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, nampak berminyak rambut Nabi SAW. Maknanya kemasnya rambut Nabi SAW. So, itu pertama general. Okey, untuk kita sama dengan mad'u kita, bagi saya tak ada masalah. Cuma kalau boleh, kita kena ada sedikit batas. Apa dia? Janganlah sebiji-sebiji. Kita tahu mad'u kita ni pakai seluar jin koyak, kita telah melampaui batas. Tak boleh lah. Jadi, kita boleh meniru, namun di sana ada juga had sempadan selagi mana tidak melanggar batas syarak. Dan kalaulah kita dah sampai level mursyid, contohnya macam Habib Ali Zainal Abidin, ataupun dah sampai level Tok Guni Aziz, dia orang ni dah tak perlu pun 3 orang. Sebab dia orang dah level dia begitu. Dah level mursyid. Allahyarham Tok Guni Aziz, dia masuk Dewan Undangan Negeri, dia pakai jubah juga. Cuma jubah hitam, serba hitam. Sebab dia dah, itu Tok Guni Aziz, dah sampai level tu. Tak ada masalah lah. Tapi kalau kita BBNU, budak baru nak up, kan, kita tak boleh lah diam macam tu. Kan, nak masuk majlis, kita bajet mursyid, tak boleh lah. Kan. Pertama, orang-orang sebegini, kita kena bagi kredit juga sebab mereka committed memakai jubah, mereka committed memakai niqab, which is very good. Kita kena bagi kredit pada mereka. Pada masa yang sama pula, kita tak boleh juga mentang-mentang kita pakai jubah, kita pakai niqab, kita anggap orang yang tak pakai niqab, ramai ni dalam ni tak pakai niqab ni, dia tak boleh berdakwah. Agama bukan hak eksklusif orang-orang tertentu. Agama adalah inklusif pada setiap insan yang bernama Muslim. Ada yang menyandarkan kata-kata ini kepada Hasan Al-Basri, seorang tokoh besar, ulama dan juga agamawan yang dihormati dalam sejarah dunia. Dia sebut man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang berkata, siapa yang melafazkan la ilaha illallah, maka dia adalah da'i. Bila kita mengucap la ilaha illallah, kita semua adalah pendakwah. Dan kita pendakwah mengikut tahap kita lah. Kalau kita adalah penjual goreng pisang, kita dakwah orang mengikut level kita jual goreng pisang. Jangan pula kita menghasilkan fatwa-fatwa sedangkan kita tak ada ilmu pun langsung tentang ilmu fatwa. Kan? Kita seorang engineer, kita berdakwah mengikut kadar kemampuan kita sebagai seorang engineer. Kita seorang lawyer, kita dakwah mengikut kadar ilmu kita sebagai seorang lawyer. Sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, kita berdakwah mengikut level kita sebagai seorang pendakwah. Sebab tu saya kurang senang bila viral isu
sahabat kita daripada program Da'i dulu kan, yang dibawa ke mahkamah apa, bila wartawan membawa isu pendakwah segera. Saya kurang setuju dengan topik tu, malah saya tegur dalam YouTube channel saya. There is no such thing as pendakwah segera. Sebab kita semua adalah pendakwah. Kan? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat terbaik di kalangan manusia. Allah Ta'ala bagi pengiktirafan kepada kita. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh ke arah ma'ruf, kita mencegah kemungkaran. Bukankah itu dakwah? Maknanya umat Islam kita semua adalah pendakwah. So saya tegur media-media, saya kata isunya bukan pendakwah segera. Isunya ramai nak jadi ulama segera. Kan, dia tak tahu benda, dia nak keluar fatwa-fatwa, malah dia menghurai ayat-ayat Quran, menghurai hadis-hadis tanpa mengikut disiplin Quran dan juga disiplin hadis. Contoh juga bila viral video ada yang mengaitkan COVID-19 dengan konspirasi Dajjal lah, apa benda semua tu. Saya tak menafikan teori-teori konspirasi, tak salah pun kita nak baca untuk jadikan sebagai info. Tapi kalau sampai tahap kita percaya dan kita mengenepikan dalil-dalil Quran dan kita menafikan nas, dan lagi teruk kita hurai nas mengikut kepala kita, kita huraikan nas di luar disiplin nas, di luar daripada disiplin hadis, yang tu masalah. Dakwah bukan eksklusif kepada mereka yang berjubah berseban, bertudung labuh dan bernikab sahaja. Mereka adalah pendakwah, dan kita yang tak pakai nikab kan, kita tak pakai nikab, wanita yang tak pakai nikab kan, wanita tak pakai tudung labuh tapi masih lagi memenuhi syarat pakai tudung, lelaki yang masih lagi menutup aurat dengan kemas, dia juga adalah pendakwah. So kita semua adalah pendakwah, dan kita cuba sedaya upaya meningkatkan ilmu kita untuk menyampaikan dakwah supaya dakwah kita semakin baik dan semakin baik. InsyaAllah kita jadi terbaik. Pertama sekali, saya harap bila kita, dia gini, pada kawan-kawan kita yang baru masuk Islam, kan, kita akan berhadapan dengan cabaran. Kalau keluarga yang memahami tak apa, kalau keluarga yang very offensive kepada Islam, yang tu kita kena extra careful. So apa caranya? Pertama, kita tunjukkan contoh yang baik. Kalau boleh, pada tahun baru Cina, dulu kita sebelum masuk Islam tak pernah bagi satu sen pun kat mak bapak kita, kan? Sejak masuk Islam, kita bagi duit dekat mak bapak kita. Contoh, kan? Sejak contoh lain, sebelum masuk Islam tak pernah masak kat rumah mak kita, kan? Sejak masuk Islam, kita pula yang masak, kan? Dia lagi teruk, sebelum masuk Islam tak pernah bagi satu sen pun kat mak bapak kita. Bila masuk Islam lagi kedekut. Sebelum masuk Islam tak pernah masak, bila masuk Islam lagi pemalas. Yang tu kena jaga-jaga. Kedua, sekiranya kan ada di sana keperluan-keperluan tertentu, yang kita perlu longgar sedikit, kan? Sebab kita bila masuk Islam ada di kalangan kita bersemangat, kan? So kita jadi agak keras dalam mengamalkan sesuatu perkara kita belajar. So kalau boleh ada benda-benda kita longgar sedikit. Contohnya bila mak kita kan, dia suruh kita pakai cheongsam dalam rumah, kan? Dalam situasi tersebut, selagi mana cheongsam tu tak menedahkan aurat, pakailah. Lagipun pakaian tu pakaian budaya, tak ada masalah. And paling utama sekali saya rasa bila menyambut tahun baru Cina ni, ialah sebab saya faham, saya bila sambut tahun baru Cina dengan kawan-kawan saya, antara benda yang paling utama ialah kegembiraan. So janganlah bila ada benda-benda yang sepupu kita ke duk minum apa tu liquor ke, minum bir ke apa ke, kita pandang semacam kat dia, kan. Seolah dia tu, memanglah dia buat salah, tapi kita pandang macam pandang musuh kat dia. No. Stay neutral, right? So pokok pangkalnya ialah tunjukkan contoh yang terbaik, and kalau boleh tunjukkan kita jauh lagi baik berbanding masuk Islam. And who knows, dengan kita buat contoh begitu, mereka makin tertarik kepada Islam yang kita amalkan. Right? Okay, number one, when you become a public figure, you must remember this. In Spider-Man, Ben Parker pernah advise dekat Peter Parker. Dia kata, with great powers comes with great responsibilities. With great powers come with great responsibilities. As a public figure, we have great power. Kita ada banyak kelebihan-kelebihan. So we have a little bit advantage, right? That is what I call with great powers. But remember, at the same time, come with great responsibilities. Maknanya ada harga, Brother Muiz, yang kita terpaksa bayar. Apa dia? Mungkin ada benda yang kalau orang lain buat, benda tu tak kecoh. Tapi kalau kita buat, bapak kecoh. Can you see? Contoh lain, in your situation, kan. Mungkin kalau Cina Muslim, kalau dia baru masuk Islam, orang tahu dia masuk Islam, dia pakai jubah, dia kecoh lah, tapi biasa-biasa je lah. Tapi because it's you, Muiz, kan, bila you pakai jubah serban, dia jadi huru-hara satu ipoh perak contohnya. Right?
So bear in mind, itulah harga bila kita menjadi public figure, right? So itu normal, alright? Sebab when we become a public figure, kita bawa satu pandangan yang mungkin tidak dipersetujui oleh sebahagian supporter ataupun fan ataupun netizen. Untuk dikecam itu perkara normal, alright? Apa lagi contoh lain? Banyaklah contoh-contoh lain. Nak sebut dikritik, dikecam, orang tak suka dengan kita, we will face haters. And remember, haters will always hate. Okay? Tapi kalau kita cool, right? Sebab by the end of the day, how do we react, we define who we are. Kalau mereka yang mengata, kita jadi mengamuk, kan? Masa itulah our true color akan kelihatan, kan? So relax, kan? Okay, itu pertama. Kedua, whether it is okay or not for you to reveal, to me is a matter of strategy. Selagi mana, kita ingat, kita tengok contoh, bila Nabi Muhammad SAW mula berdakwah selama 13 tahun di Mekah, kenapa Nabi berdakwah selama 13 tahun secara rahsia di Mekah? Adakah Nabi penakut? Adakah Nabi tidak yakin dengan janji Allah? Dalam Quran pun sebut tentang bagaimana Allah memelihara Nabi. Dalam hadis pun sebut Nabi adalah kekasih Allah. Tetapi kenapa Nabi di peringkat permulaan, kan, di peringkat permulaan sewaktu di Mekah, Nabi berdakwah secara senyap. Nabi berdakwah secara rahsia, berpusat di rumah Al-Arqam Abi Al-Arqam. Dan Nabi mengambil masa untuk isytihar tentang kerasulan Nabi SAW. Adakah Nabi penakut? Tak. Adakah Nabi tak yakin pada janji Allah? Tak. Tapi strategi. Sebab Nabi fikir panjang supaya nafas dakwah dia juga panjang. So Muiz, sekiranya dengan you umum sekarang, akan menyebabkan banyak kerja-kerja you, sama ada kerja dakwah ke, atau punya bisnes ke, terbantut. So better not umumkan lagi. Right? Even kalau 5 tahun tak umum pun, sekiranya itu yang terbaik, supaya gerak dakwah you masih lagi berjalan secara strategik, pun tak apa. So saya tak ada jawapan yang objektif, but the principle is, selagi mana bila you tak umum, tapi you still jaga pakaian you dari segi pakaian aurat, dari segi jaga aurat, kan, you still jaga akhlak you, no problem. Kan? Tak bererti bila you tak umum, you kena pakai seluar pendek merata, kan, pakai singlet, tak ada, kan. So you still boleh pakai kemas, you still boleh pakai suit, you still boleh pakai kemeja, you still boleh pakai seluar, kan. Cuma you tak perlu pakai jubah serban je. Dan kalau you tak pakai jubah serban, jangan rasa berdosa, bro. Jangan rasa berdosa. Sebab saya sebut awal-awal tadi, sunnah ada 2. Sunnah jibiliyah ialah sunnah yang Nabi buat kerana sifat kearaban Nabi, kan? Sifat budaya setempat di tempat Nabi tinggal, iaitu jubah dan serban. Yang kedua, sunnah tasyri'iyah, iaitu Nabi jaga aurat. Itu sunnah tasyri'iyah, kan? Nabi menghormati orang, Nabi berdisiplin, Nabi jaga akhlak, Nabi jaga halal dan haram. Itu sunnah lagi besar yang perlu kita jaga berbanding jubah dan serban. Right? So Muiz, I hope I answer your question. And remember, you will never walk alone. Among the Christian, dia sangat menjaga budaya kasih sayang dan hormat menghormati. Seriously, trust me. Dan saya rasa ada yang ramai sini ada pengalaman begitu, right? Mereka kalau di church mereka, kalau ada orang miskin, dia akan bagi makan, dia akan jaga sebaik-baiknya. Dia akan layan dengan sangat VIP level lah. Yang kita nak sebut rahmah-rahmah, itu ada kat dia orang. Kita bila Cina masuk masjid, oh dia punya kecoh tu macam khinzir masuk masjid. Dia gitulah perumpamaan dia. Ingat tak dulu, saya tak berniat nak go politik, tapi bila ada orang daripada satu parti Cina, kan, masuk masjid, kecoh satu Malaysia. Sedangkan kalau kita orang belajar, hanya satu masjid yang Nabi sebut secara khusus dalam hadis yang melarang non-Muslim masuk. Mana? Masjidil Haram. Masjid lain tak ada masalah. Malah, sekali lagi saya ambil contoh, Allahyarham Tok Guni Aziz, dia buat satu syarat, mana-mana event kerajaan di masjid, wajib panggil non-Muslim masuk. So, sekali lagi, masa zaman Tok Guni Aziz menjadi Menteri Besar Kelantan, mana-mana event kerajaan negeri yang dibuat di masjid, wajib ada non-Muslim di atas masjid sebagai peserta. Dan saya difahamkan, kerajaan Perlis, kan, di bawah kepimpinan Mufti Perlis, juga meletakkan syarat sebegitu, apa-apa event, malah fatwa Perlis, non-Muslim pun adalah asnaf yang layak menerima zakat. Tetapi, kena bear in mind, Malaysia ni, bila kita buat sesuatu di luar daripada kebiasaan adat Melayu, kena standby sikit lah. Kena standby atas bawah kiri kanan kena serap. Itu adalah harga yang kita mesti bayar kerana jalan yang kita tempuh. Dan percayalah, disebabkan kepedihan dan mungkin kesedihan, mungkin kesakitan ini, 10 years from now, bila kita look back, kita akan rasa kemanisan kita dalam mempertahankan akidah kita.
apa nama dalam Quran, asyadun nasul anbiya summal amsal fal amsal. Mereka yang paling teruk diuji oleh Allah adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Diikuti mereka yang seumpama dengannya, yang seumpama dengannya. Maksudnya seumpama itu maknanya mereka yang membawa jalan yang dibawa oleh nabi. Dia akan juga teruk diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu manusia dikira mengira kamu beriman sedangkan kamu boleh mengaku kamu beriman sedangkan kamu tidak diuji. Allah uji kita sebab apa? Pertama, nak naikkan darjat kita. Kedua, untuk melihat sejauh mana iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kadang-kadang saya jealous dengan kawan-kawan mu'alaf bila berhadapan dengan ujian. Sebab ujian itulah yang akan memuliakan mereka dan ujian itulah akan membuatkan mereka makin kuat dan makin kuat. Bagi saya, pandangan saya, tak salah dan syarak pun tak melarang secara khusus melibatkan non-Muslim nak atas masjid, apatah lagi menjadi AJ ke masjid. Cuma kena standby sikit lah kata-kata masyarakat. Dalam Quran Allah Azza wa Jalla sebut law kana 'aradan qariban was safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asyiqqah. Maksudnya, hey Muhammad, kalau jalan yang kamu bawa itu dekat dan mudah, nescaya dah ramai orang ikut kamu. Tetapi jalan yang kamu bawa dahlah jauh, malah penuh dengan kesusahan. Maksudnya, sunnah dalam kita berdakwah, kita akan rasa jauh perjalanan kita, dahlah jauh kita akan berhadapan dengan banyak kesusahan, banyak cabaran. Nakib usrah saya pernah sebut, dalam kita berdakwah, kita jangan mengharapkan dihamparkan dengan kapet merah. Malah kalau kita berdakwah, kalau tak pernah ada masalah, maknanya something wrong kat dakwah kita. Dan bila kita berdakwah, kita ada cabaran. Kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan bersangka baik itulah akan datangnya redha. Dan bila redha, kita akan melihat hikmah. Daripada situ kita akan terus kuat untuk teruskan berdakwah. Dan dalam kita berdakwah kepada non-Muslim khususnya, jangan kita gelojoh. Okay? Kita teruskan sampaikan ilmu. Tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita paksa, jangan kita marah, jangan kita terlalu rushing. Sebab by the end of the day, ingat, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ini adalah motivasi Allah pada Nabi Muhammad. Apabila Abu Talib meninggal di pangkuan Nabi, yang selama ini jaga Nabi, bela Nabi, protect Nabi, tapi dia mati tanpa dia bersyahadah. Nabi sedih. Tapi Allah Ta'ala bagi motivasi pada Nabi, hey Muhammad, sesungguhnya engkau tak ada kuasa untuk bagi hidayah pada orang. Tapi Allah Azza wa Jalla yang punya kuasa untuk bagi hidayah pada sesiapa yang Allah kehendaki. Terima kasih pada semua dan semoga kita akan bertemu lagi pada lain masa. Saya anggap ini just the beginning. Beginning. Apa nama? Beginning. Salam perjuangan. Berbalik semula kepada pihak penganjur. Assalamualaikum. Love you all 2000. Wallahu a'lam.